Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam ganas untuk semua. Welcome back to my channel. Jadi untuk video kali ni aku nak react pasal game Aston Villa lawan Arsenal lah. Jadi Arsenal bangkit balik daripada kalah lawan Liverpool hari Rabu pagi Khamis hari tu. So kita menang balik dengan Aston Villa 1-0. Jadi kemenangan dengan Aston Villa ni dah buatkan kita balas dendam dekat antara 3 tim yang buat the double. Maksudnya menang home and away dengan Arsenal untuk musim lepas. Leicester, Wolves, ini dua ni kita dah menang dua-dua away dan home, dan Aston Villa menjadi tim yang ketiga yang buat double dengan kita untuk last season, dan kita balas dendam balik untuk this season Jadi dah complete isi balas dendam untuk tim-tim yang ambil point daripada kita untuk musim lepas Sebelum game kita memang terkejut dengan berita Aaron Ramsdale dengan Gabi Martinelli, dua orang pemain yang hilang daripada squad untuk jumpa Aston Villa kali ni So untuk first 11 tim yang sama dengan jumpa Liverpool baru ni, cumanya macam aku cakap tadi, Ramsdale dengan Martinelli tak ada So masuknya Leno buat kali pertamanya dalam masa 5 bulan dia start perlawanan Liga untuk Arsenal dan juga Emil Smith Rowe ganti tempat Martinelli dekat bahagian left wing tu Yang lain semua masih sama Jadi bila cakap pasal Aston Villa ni, setiap kali Arsenal jumpa Aston Villa, asyik-asyik kita mesti akan cakap ex-player kita Emiliano Martinez. Jadi sejak ada kalah dengan Arsenal awal musim hari tu, kita dah tak dengar Martinez ni tak move on dia, dah hilang Kalau tidak sebelum ni memang asyik cakap pasal Arsenal Lagi-lagi bila Aston Villa kalahkan Arsenal musim lepas tu, dia punya bising memang tak boleh buat bincang So untuk first half ni, first half short review je aku boleh cakap Arsenal memang on top. Dari segi possession memang kita control game the whole 45 minit Dari segi chances, sebelum Saka skor minit ke-30 tu, kita ada 3 chances yang sepatutnya kita convert Dan kalau kau nak tahu, kalau kita ada one clinical striker yang boleh kita harap dekat dalam kotak penalti tu, kita sepatutnya dalam first half saja boleh leading 3-4-0 Try yang pertama, Smith Rowe dapat lay off daripada Odegaard tapi bola melalut naik tinggi. Dan yang kedua, Thomas Partey shot straight to Martinez Itu antara 2 peluang yang sepatutnya kalau kita boleh convert, kita cari clinical edge kita kat dalam kotak penalti lawan tu, kita boleh convert that chances daripada kita membazir to goals yang kita boleh dapat dalam first half ni Tapi nasib baiklah untuk gol Saka tu, sebelum aku tengok replay aku terkejut juga macam mana bola yang slow macam tu boleh beat Martinez Tapi ada logiknya. Martinez kau tengok depan dia ada dekat dalam 6-7 orang yang block view dia, sampai reaction dia kau boleh tengok dia punya reaction memang last minute So 1-0 untuk Arsenal minit ke-30 And then lepas tu the whole first half aku tak nampak pun Aston Villa bahayakan kita punya defense Dia macam seolah-olah dia orang tak nak keluar daripada gua dia orang dia orang nak jaga kubu tu betul-betul. Dia orang tak nak open space. Sebab apa dia orang tak nak open space? Dia orang takut kita ataupun tim Arsenal ni akan counter dia orang maksudnya counter attack, dan dia orang berada dalam situasi bahaya Banyak kali dalam first half ni aku tengok pemain dia orang akan close up antara satu sama lain, memang rapat gila Dia orang tak nak open space banyak sangat. Dia orang seolah-olah macam takut kalau dia orang bagi ruang yang banyak sangat, memang kena attack kokau dengan Arsenal ni So kita dah boleh nampak Arsenal punya team sekarang ni dah dapat balik kita punya fear factor tu bagi lawan goyang sikit dengan team Arsenal sekarang ni Itu yang aku nampak dalam game ni So bila habisnya first half, Arsenal leading 1-0. Tak ada banyak sangat yang aku boleh cakap dalam first half ni, selain daripada macam aku cakap tadi chances kita yang banyak dibazirkan. Yang aku harap untuk next season kita boleh convert chances yang macam tu to goals yang kita boleh dapat And then second half ni different story sikit, cerita yang lain sikit Aston Villa step up sikit Dan kalau kau nak cakap pasal chances yang Aston Villa create yang boleh kata berbahaya dan test Leno dalam second half ni yang kita boleh nampak sekali kena tiang daripada Oli Watkins yang tu buat aku berdebar juga. Dan juga Ben Leno last minute save masih injury time yang tu buat aku tak senang duduk juga Tapi selain pada tu macam try John McGinn daripada luar kotak penalti, ghost wide tak on target. Bagi aku chances yang macam tu yang diorang dah mula berani untuk create dalam second half ni. Sebab masa first half macam aku cakap tadi, diorang seolah-olah macam takut untuk keluar daripada rumah diorang sendiri And then aku nak cakap pasal pemain Aston Villa ni yang paling highly rated sekali, iaitu Philippe Coutinho Bagi aku Coutinho dia punya influence dalam game ni seolah-olah macam tak ada Jangan cakap Coutinho, Jacob Ramsey yang kata highly rated youngster
center tu memang tak boleh buat apa sampai kena substitute. Douglas Luiz yang menjadi target Arsenal pada Januari hari tu memang tak boleh buat apa. John McGinn pun tak boleh buat apa. Semuanya kena lock dengan Thomas Partey lah. Yang baru ni baru masuk Islam. Assalamualaikum brother. So Partey puasa nak dekat ni, aku harap kau punya performance tu tak drop pada bulan puasa kan. Jadi back to the game. Dalam second half ni lah kau boleh nampak dari segi physicality, permainan daripada Aston Villa ni kita boleh nampak pemain Aston Villa kalau ada peluang untuk parak pemain Arsenal, memang dia orang akan buat kau-kau Lepas tu aku nak cakap pasal Granit Xhaka. Masa first half dia dapat yellow card bagi aku yellow card yang tak sepatutnya dia dapat. Bagi aku masa dia tolak Buendia tu, itu kesalahan pertama dia yang sepatutnya dia tak terlalu ikut emosi sangat, sebab benda tu boleh dielakkan. Dalam second half tu bagi aku dah door agak. Aku tengok Thomas Partey dah kena yellow, Xhaka dah kena yellow. Kalau kena send off salah seorang ni, memang kacau game kita kan. And then tackle Captain Aston Villa Tyrone Mings dekat Bukayo Saka, yang tu bagi aku unlucky punya tackle sebenarnya. Sebab kalau kau tengok gambar saja memang nampak macam Tyrone Mings ni memang ada niat untuk buat Saka ni injet tapi bagi aku kalau kau tengok play dalam game tu sendiri, Saka memang lelaki sebab cara dia landing kaki tu memang tak berapa nak cantik sangat So bagi aku kasar mana pun Aston Villa main, dia orang punya fans ni memang kau-kau dari segi chanting. Lepas tu dia orang banyak counter referee referee banyak buat decision yang bagi aku memang patut dipersoalkan juga kan. Tapi biasa setiap game memang ada decision yang kita memang takkan setuju dengan referee kan, lagi-lagi kat EPL ni. So bila game habis, Arsenal hold on pada minit ke 30 sampailah akhir game, dia orang hold lah 1 gol kan untuk menang dekat Villa Park. Jadi satu kemenangan yang besar, statement win bagi aku. Sebab lepas kita kalah dengan Liverpool, kita nak tengok juga kan macam mana mentality, macam mana fokusnya pemain ni untuk naikkan balik dia orang punya momentum Dan walaupun aku boleh cakap kita punya gameplay dalam game ni tak berapa nak all out sangat, tapi passing skill dan chemistry pemain Arsenal ni kau boleh nampak lepas kita dapat gol pertama tu dalam game ni, kita punya passing range antara pemain Arsenal memang bapak cantik gila seolah-olah macam kita main tiki-taka dalam game ni kan. So lepas habis game satu lagi kontroversi, Ashley Young bekas pemain MU yang sekarang ni umur-umur pun dah nak dekat boleh bawa keluar KWSP tu kan. Tapi bila dia kena interview dengan reporter, dia mula-mula nak ikut perangai Neves midfielder Wolves tu kan. Aku tak tahu kenapa pemain lawan memang dengki gila dengan cara Arsenal celebrate Bagi aku tak salah pun kita nak celebrate kemenangan, lagi-lagi kalau tim kau sendiri menang dekat Villa Park dengan Molineux, antara dua stadium yang paling payah sekali untuk pemain lawan atau tim lawan pergi untuk dapatkan kemenangan So apa masalah aku tak tahulah, pemain lawan asyik dengki je untuk Arsenal dengan cara celebrate dia orang lah apa bagai semua kan. So untuk kita sebagai fan Arsenal, kita enjoy the moment. Minggu depan pun international break, bagi aku timing yang sesuai sebab macam aku cakap tadi dalam game ni, Saka memang kena parap kau-kau. Bagi aku international break memang timing yang cantik untuk dia recover balik, sebab dia pemain yang penting kita perlukan dia untuk lock top 4 tu kan. So aku rasa review aku sampai sini je. Korang boleh komen kat bawah apa pendapat korang untuk game Aston Villa lawan Arsenal ni kan. Dan kepada siapa yang belum subscribe, korang boleh subscribe. Dan jangan lupa tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe tu supaya korang tak miss video aku lagi. Dan akhir kata dari aku Zul, sign out.